A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian insya-Allah. Hari ini tadabbur Al-Quran kita insya-Allah di muka surat yang ke-301. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, yang pertamanya ialah jangan lupa insyaAllah kalau ada kemudahan, kalau sesuai, buka mushaf insyaAllah untuk sama-sama kita tadabbur muka surat 301 insyaAllah, ataupun daripada surah Al-Kahfi ayat 62 sehingga ayat yang ke-74, ayat 62 ayat 74 insyaAllah surah Kahfi. Dan yang kedua insyaAllah jangan lupa juga untuk memberi feedback suara dan juga gambar. Takut kemungkinan gambar tak clear, suara tak clear dan sebagainya, ada masalah mikrofon dan sebagainya, insyaAllah kita akan cuba betulkan kalau ada masalah insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan sambil-sambil insyaAllah sambil-sambil memberi feedback yang bersama dengan kita pada pagi ini. Untuk insyaAllah kita akan sama-sama mentadabbur dan saya akan bacakan insyaAllah. Saya akan bacakan dulu sedikit daripada ayat-ayat yang terdapat di dalam muka surat ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita akan baca hari ini insyaAllah, kita akan tengok, kita akan tadabbur cerita yang berlaku, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khadr ataupun dengan Khadr, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi insya-Allah hari ini kita akan tengok sambungan. Sebelum daripada ni kita telah ceritakan sedikit di penghujung cerita di muka surat yang ke-300 sebelum daripada ni, bahawa Nabi Musa pernah berkata, ketika Nabi Musa pernah berceramah kepada Bani Israel, dia mengatakan bahawa di atas dunia ni makhluknya, maknanya manusia ni, dialah antara orang yang pandai, orang yang tahu kan. Jadi pada masa itulah, tanpa mengatakan wallahu a'lam sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir, lalu Allah Subhanahu wa taala telah menegur Nabi Musa alaihi salam. Jadi apabila Allah SWT, Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, siapakah lagi orang yang patut dia belajar, siapa. Jadi Allah SWT pun ceritalah bahawa di sana ada seorang hamba daripada hamba-Ku yang kamu kena pergi begini. Pergi ke mana? Iaitu pergi ke satu tempat, Majma'al Bahrain, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu pertemuan dua laut. Kita telah sebutkan sebelum daripada ni bahawa ulama-ulama tafsir berbeza pendapat di manakah tempat yang dikatakan sebagai Majma'al Bahrain ini. Ada yang kata pertemuan di antara Laut Hindi dan juga Laut Merah. Ada yang kata Laut Hindi dan Laut Merah dan juga Laut Mediterranean. Ada yang kata di antara Laut Atlantik dengan Laut Mediterranean. Wallahu a'lam bissawab. Benda ni tak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tepatnya, cuma Allah Taala sebut Majma'al Bahrain, pertemuan di antara dua laut. Jadi tempat itu wallahu alam, Allah Taala tak sebutkan. Jadi tak pentinglah bagi kita untuk kita bergaduh ke, kita bertekak ke, kita mengatakan orang ni kata macam ni. Terpulang kita serahkan kepada ahli-ahli tafsir yang mengatakan, dan siapa-siapa yang nak sebutkan silakan berdasarkan apa yang disebutkan oleh ahli-ahli tafsir. Yang penting ialah apa yang disebutkan oleh Al-Quran ini, yang menjelaskan kepada kita, yang menjadi bayan kepada kita, yang kita nak faham betul-betul. Allah Taala sebut sini apabila falamma jawaza, bila mereka kedua tu jawaza, sebab itulah kena baca jawaza. Kalau tak baca jawaza nanti dia lain. Jadi jawaza ni mana dua, ada alif ni, penting tu mana dua tu ialah iaitu Nabi Musa dan juga Yusha' bin Nun, Fatah tadi yang disebutkan. Jadi falamma jawaza, apabila keduanya telah melampaui, telah melepasi daripada tempat Majma'al Bahrain tadi itu. Tadi dia Nabi Musa ni tidur, kemudian Yusha' bin Nun ini tak tidur, dia
Tiba-tiba dia tengok ikan yang ada dalam bekas yang dia gunakan, dia makan, yang dikatakan ikan yang dari bakar tu, tiba-tiba bergerak-gerak keluar dalam air. Jadi tapi dia lupa nak ceritakan. Jadi falamma jawaza, apabila dah melepasi tempat tu, mereka terus berjalan. Nabi Musa bangun tidur, kemudian terus berjalan. Berjalan, tiba-tiba Nabi Musa terasa sangat lapar. Jadi pada masa inilah dia kata qala li fatahu atina. Kata Nabi Musa kepada Fatah dan ni Yusha bin Nun ni, dia kata atina ghada'ana, bawa datanglah makanan kita tadi tu, makanan yang kita simpan tu. Jadi laqad laqina, kata Nabi Musa alaihi salam, laqina, kita telah hadapi min safarina, daripada musafir kita ni, nasaba. Haza nasaba tu makna penat maknanya. Jadi kita terasa sangat-sangat penat dah ni. Itu kata Nabi Musa alaihissalam kepada Yusha bin Nun. Jadi kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi, dia kata Nabi Musa sebelum daripada tu tak rasa penat. Makna perjalanan dah jauh kan, tapi dia tak rasa penat. Tiba-tiba ni dia rasa penat. Ini pelik sikit lah kan. Jadi itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia rasa penat, dia pelik kan. Sebab apa? Allah Ta'ala seolah-olahnya memberi isyarat di situ, ialah bahawa bila dia rasa penat tu, itu makna tempat dah lepas tu. Jadi qala, lalu berkatalah Yusha bin Nun ni, qala ara'aita iz awayna ila sakhrah. Dia katakan, dia kata tahu tak, kata ara'aita ni tahu tak lah, tanya kan, ara'aita iz awayna ila sakhrah, ketika kita dulu tadi awayna, kita bersandar, kita duduk kan pada batu tadi, fa inni nasitun hud, dia kata aku telah lupa ikan tu. Hud tu ikan hud ni dia boleh jadi kecil, boleh jadi besar. Yang telan Nabi Nuh tu pun, Nabi Yunus tu pun hud juga. Allah Ta'ala sebut guna hud. Jadi hud tu mana ikan. Jadi fa inni nasitun hud, katanya Yusha bin Nun ni, aku lupa tadi ikan tadi, aku dah tengok ikan tadi. Jadi kemudian disebutkan wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidak adalah yang melupakan aku itu illa syaitan an azkurah, sehingga aku lupa nak sebutkan kepada kau, nak ingatkan kepada inilah Tuan kepada Nabi Musa ni kan, aku lupa nak cerita. Dia kata kan, aku dah tengoklah ikan tu kan. Jadi sekarang di sini wa ma ansani illa syaitan, kata Yusha bin Nun ni, tidak adalah yang melupakan aku melainkan syaitan. Jadi dia sandarkan syaitan. Bukanlah makna syaitan tu ada power, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada dia, iaitu dia ni apa yang syaitan ni boleh buat. Paling-paling pun dia tak boleh nak tangkap kita ke, nak heret kita ke. Syaitan tak boleh kan. Syaitan hanya boleh, sebagaimana kata hadis Nabi SAW, dia boleh berlari dalam urat darah kita. Maksudnya ialah dia boleh masuk dalam kita, tapi dia tak bolehlah nak merosakkan kita dan sebagainya. Tapi yang dia boleh buat, antara yang dia boleh buat ni sebutkan dalam oleh Yusha bin Nun ni, ialah apa? Wa ma ansanihu illa syaitan. Syaitan ni dia cuba untuk menjadikan kita lupa tak satu benda tu, melupakan Allah. Tengok kan, kita nak semayang, kita lupa pada Allah, kita ingat benda lain kan. Tak khusyuk lah nama dia kan. Itu syaitan lah tu. Sebab itulah Nabi SAW katakan, bila azan dia lari, tapi bila habis dia datang balik. Bila qomat dia lari, bila habis qomat dia datang balik. Kita qomat solat dia datang balik. Dia kacau lah kita, sehinggalah Nabi kata seorang tu pun lupalah dia ni berapa rakaat dia ni berapa ni, dia dah baca ke belum dan sebagainya. Itu adalah syaitan tu, dia ansani. Jadi wa ma ansanihu illa syaitan, kata Yusha bin Nun, dia lupa tadi tu an azkurah. Kemudian wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan tadi, kata Yusha bin Nun, dia telah wattakhadha sabilahu, dia telah ambil jalan dia fil bahri, di dalam laut, secara ajaba, secara pelik. Sebagaimanalah dia pun ceritalah kan bentuk bagaimana kan. Kalau ikut tafsir, dalam setengah-setengah tafsir dia kata ikan tadi tu tiba-tiba dah mati tu kan, dah makan sebelah tu kata kan, lalu tiba-tiba dia bergerak, dia melompat keluar masuk dalam laut, dan tiba-tiba dalam laut tu, dia masuk dalam laut tu, air tu tak, maknanya kan ikan tu kemudian tiba-tiba terbentuklah pula satu lubang situ kan, satu lubang, satu lorong macam terowong itu. Wallahu a'lam bishawab lah, itu sebut tafsir lah kan. Tapi ajabah tu macam-macam. Tapi maknanya pelik lah, macam mana ikan, nombor satunya ikan yang dah mati tu macam mana dia boleh terjun. Itulah pelik lah tu. Lepas tu terjun pula, cara dia tu pelik kan. Tu Yusha bin Nun kata, aku lupa nak cerita kepada Tuan Nabi Musa. Qala zalika ma kunna nabghi, kata Nabi Musa, qala
zalika, minta maaf qala zalika ma kunna nabghi, itulah tempat yang kita nak pergi tu, itu yang kita nak cari tu. Dia kata qala zalika, itulah ma kunna nabghi, apa yang kita nak cari. Kemudian dia kata fartadda tu makna kedua-duanya patah balik kan. Jadi kalau orang sebut apa ni dalam bahasa Melayu kan, riddah tu maknanya ialah kan murtad tu. Ni lah dia, murtad tu makna orang tu patah balik. Dulu tak Islam, lepas tu jadi Islam, lepas tu patah balik jadi tak Islam balik. Itu murtad. Jadi murtad ni apa-apalah dia murtad. Jadi kalau dalam perjalanan pun, maknanya seorang tu berjalan, Nabi Musa ni dengan Yusha bin Nun dia berjalan. Jadi dia pun fartadda, dia pun patah balik semula ala asarihima, di atas kesannya. Kesan ni maknanya kesan tapak kaki tu. Qososo jejak belakang. Jadi kalau kita dalam bahasa Melayu kita panggil kisah tu maknanya apa yang dah berlaku. Yang depan orang tak panggil kisah kan, kisah lalu dia kisah. Jadi qososo tu maknanya kisah iaitu maknanya apa yang telah dilalui. Jadi mereka pun jejak balik lah kan, ikut cari tapak kaki mereka. Dalam tafsir macam sebut macam-macam lah, tapi kita tak perlulah cerita di sini kan. Tapi mereka ni pun patah balik sebagaimana disebut Allah Ta'ala sebut kan, fawajada, lalu mereka tiba-tiba pun berjumpa lah. Jadi kita tengok sini kan, fawajada, dua lagi kan, masih dua lagi, maknanya Yusha bin Nun tu berjumpa, Yusha bin Nun dan Nabi Musa alaihissalam berjumpalah dengan abdan min ibadina. Allah Ta'ala kata abdan, seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Kita sebut sebelum daripada ni yang satu yang indah dalam Al-Quran, pada setiap pukul 10 malam tu, pada setiap pukul 10 malam Ramadan kan, maknanya kemarin lah kan, semalam kita dah sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ibad ni dan juga berbeza dengan abid, ibad dan juga abid dalam Al-Quran. So siapa-siapa yang insya-Allah nak boleh refer kan dalam YouTube insya-Allah dalam YouTube ada YouTube kita ada sebutkan di antara perbezaan. Kadang-kadang kenapa Allah Ta'ala sebut ibad, kadang-kadang sebut abid dan ibad, sedangkan dia adalah merupakan plural jamak, kata jamak kepada satu perkataan yang satu. Asalnya ialah abdun tu maknanya hamba jadi tiba-tiba jadi abid, kadang-kadang jadi ibad tu, insya-Allah boleh refer sana. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, lalu Nabi Musa dan juga Yusha bin Nun tadi jumpalah dengan abdan min ibadina. Abdan saja disebut, seorang hamba daripada hamba-hamba kami, tapi Allah Ta'ala tak sebut sini apakah nama dia tu. Jadi dalam hadis disebutkan bahawa nama dia ada disebutkan Khadir, ada yang kata sebutnya Khidr. Jadi ada sebut Khidr, ada Khadir, ada itu Khidrun, ada Khadrun, wallahu alam itu ada bacaan-bacaan lah kan, apa ni disebutkan nama tu nama orang tadi. Jadi siapakah dia ini dalam Al-Quran ini? Dalam Quran ini disebut hanya abdan min ibadina, disebut seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Ada disebutkan dalam tempat lain, ulama-ulama pun berbeza pendapat lah kan nama disebut dalam hadis, nama disebutkan, nama tak disebut dengan sini. Tapi siapakah dia? Ada yang kata, setengah ulama kata dia adalah Nabi, seorang Nabi yang bukan Rasul, Nabi bukan Rasul jadi itu adalah merupakan pendapat yang jumhur lah, ramai. Tapi ada juga yang mengatakan seperti Sayyidina Umar, dia mengatakan bahawa Khadir ni adalah merupakan malaikat sebenarnya yang menjelma. Ada yang kata lagi dia adalah seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu a'lam bissawab. Jadi kita boleh pakai insya-Allah kan. Tapi yang paling cantik saya rasa ialah kita gunakanlah bahawa dia adalah seorang nabi sebagaimana pendapat kebanyakan daripada ulama-ulama tafsir. Jadi dia kata Nabi Musa dan pun berjumpalah. Atainahu rahmah, Allah Taala berikan kepadanya rahmah. Apa maksud rahmah situ? Ialah satu ilmu yang Allah Taala tak beri kepada orang lain, iaitu min indina. Allah Ta'ala berikan rahmat, tapi ada kata situ rahmat situ maksudnya adalah kenabian. Allah Ta'ala beri kenabian dan juga maknanya Allah Ta'ala sampaikan wahyu kepada dia, tapi sebagaimana definisi Nabi lah kan berbeza dengan definisi Rasul sikit. Kemudian min indina, daripada Allah Ta'ala. Kemudian jadi maknanya dia dapat ilmu tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya, kepada Khidir tadi tu daripada sisi kami ilmu-ilmu yang mana kemungkinan tak ada pada Nabi Musa alaihissalam. Jadi inilah yang menjadi perbezaan di antara Nabi Musa alaihissalam dan juga Khidir. Jadi sekarang ni kita tengok kan, apabila berjumpa tu qala lahu Musa, lalu Musa pun berkatalah kepada Khadir tadi ni. Sambil-sambil Khadir ni ialah maksudnya hijau dalam jadi setengah ulama kata kenapa nama dia Khadir, kenapa nama dia hijau? Kerana apabila dia melalui satu tempat, kawasan tu tempat hijau, menjadi hijau kan. Kalau disentuh apa-apa maka benda tu akan menjadi hijau, akan menjadi subur. Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah pandangan yang sebutkan ulama, tak disebut sini kan. Lalu Nabi Musa pun berkata kepada Khadir ni, dia kata qala lahu
Musa. Nabi Musa berkata, dia katakan, hal attabi'uka, boleh tak aku nak ikut kau? Nak ikut maknanya ni. Kemudian apa? Ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda, supaya kamu ni dia kata dapat mengajarkan kepada aku daripada apa yang telah diajarkan. Mimma ullimta, kamu diajarkan rusyda, benda-benda yang baik, benda-benda yang betul kan. Jadi di sini maknanya ialah dia nak minta ikut. Bukan dia nak minta belajar, maknanya bukan duduk dalam kelas tu kan, kau mengajar aku wahai Khidir, tak kan. Tapi ini kita nampakkan bahawa salah satu daripada cara pembelajaran yang terbaik ialah apabila seseorang itu mengikut belajar melalui pengalaman maknanya kan. Jadi dia kena buat, dia tengok semua kan. Itu maknanya yang terbaik lah, bukan hanya dalam kelas saja. Kelas ni teori saja kan. Jadi tu cara yang terbaik lah kalau orang nak belajar kan. Sebab ni disebutkan oleh Allah SWT di sini, Nabi Musa nak belajar dengan Khidir ni ialah dengan attabi'uka, dengan aku ikut kau. Kau pergi ke mana-mana aku ikut kau, sambil-sambil kau ajar kepada aku mimma ullimta rusyda, daripada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Kemudian seterusnya Allah Taala cerita, qalain, kata apa ni Khidir kepada Nabi Musa alaihi salam, innaka lan, jadi digunakan lan selama-lama tidak lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tak akan mampu bersabar dengan aku, kamu tak akan mampu untuk bersabar dengan aku, katanya Nabi Khidir kepada Nabi Musa AS. Bagaimana dia tahu? Ini adalah di antara maknanya perkara-perkara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir ni dia ada satu kelebihan, iaitu dia tahu apa yang akan berlaku masa depan. Maknanya dia sendiri bukan datangnya daripada diri sendiri, tetapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang mendakwa, ni kan lahirnya perkataan ladunna ayat 65 ni. Ni ayat 65 ni perkataan ladunna ni, adalah orang kata bahawa ladunna ni maksudnya inilah ilmu laduni. Ilmu laduni itu satu benda tahu, satu benda yang orang tak tahu. Jadi dia mestilah syarat dia mestilah melalui wahyu. Kita tak boleh tahu satu benda melainkan mesti melalui. Jadi Nabi Khidir ni seorang Nabi, jadi dia dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada dia apa yang akan Nabi Musa ni tak mampu bersabar. Sedangkan Nabi Musa ni dia mampu bersabar. Kalau ikutnya kan, sabar dia hebat, tapi tak cukup hebat lagi. Jadi bukanlah nak kata di sini ialah apa yang dibuat oleh Nabi Khidir tu maka boleh didakwa oleh siapa-siapa pada hari ini. Nanti ada orang kata, saya tahu, ini aku, nanti guru ni tahu, untuk guru ni, maha guru ni tahu apa yang akan berlaku. Tak, hanya diketahui oleh Nabi Khidir saja. Sebab apa? Itu pun melalui apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Taala kepadanya. Bukannya dapat tahu sendiri kan. Jadi kalau adalah orang sekarang ni kan, ni malam bulan Ramadan ni kan, ada orang nak jumpa Khidir, dia kata dia jumpa Khidir. Jadi kalau jumpa Khidir pada malam Lailatul Qadar ke, maka pegang janggut dia lah, ambillah ilmu daripada dia. Tak ada dah. Nabi Khidir menurut pendapat majoriti ulama kan mengatakan bahawa dia tak ada dah, dia dah mati dah. Sebab apa? Kalau dia masih hidup, dia mesti datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok seterusnya ialah, lalu Nabi Musa berkata nak mengikut, dia kata supaya kamu dapat ajar aku. Tapi dia kata apa? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tak akan mungkin untuk bersabar dengan aku, kata ni. Jadi kita tengok satu lagi perkataan yang cantik sini, tastati', kamu tak akan mampu untuk bersabar dengan aku. Tastati'. Kadang-kadang dalam Al-Quran ni kita akan jumpa tastati' ni tanpa tak. Kadang-kadang ada tak. Di sini ada tak, tastati'. Kadang-kadang tasti' disebutkan, dan nanti di next ayat nanti kita akan jumpa kan. Jadi apa perbezaan tastati' dengan tasti'? InsyaAllah itu kita dah ceritakan dalam sesi yang kita buat, iaitu dalam YouTube tu, iaitu sesi satu yang indah daripada Al-Quran. InsyaAllah saya pun dah tu malam yang kelima mungkin ada kan, di sana kita akan cerita benda tu kan. Yang kelima ataupun yang keempat kita dah ceritakan perkara tu, iaitu tentang apa perbezaan tastati' dengan tasti'. Jadi insyaAllah boleh refer sana dalam YouTube. Jadi kita tengok seterusnya ialah kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Dia kata, macam mana kamu boleh bersabar satu benda yang mana kamu tak tahu? Aku tahu kenapa aku diajak oleh Allah Ta'ala. Sekarang ni kamu tak tahu satu benda, macam mana kamu boleh bersabar? Itu adalah satu macam konsep lah ni. Jadi kemudian seterusnya kita baca lagi kan. Nabi Musa berkata, qala, dia kata, satajiduni insyaallahu sabira,
kamu akan dapati bahawa aku ni sabar. Sebab apa Nabi Musa berkata macam tu? Kata ulama tafsir, dia kata kerana Nabi Musa ni kalau ikutnya kan, berapa tahun dia bersama dengan Firaun, dia lawan Firaun, dia dakwah Firaun, dia dakwah Bani Israel, dan kemudian Bani Israel ni macam-macam perangai pula kan. Jadi maknanya kan, macam-macam perangai, makna tengok kan, Bani Israel macam ni, sembah anak lembu lah, macam-macam sekali kan. Jadi kalau tak sabar, nescaya Nabi Musa tak ada lah kan. Tapi tengok kan, Nabi Musa boleh bersabar menghadapi Bani Israel. Sebab itulah dia yakin bahawa dia boleh bersabar. Sebab itulah dia kata satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra, dan aku tak akan mendurhakai melawan kau. Maksud melawan kau ni, aku tak akan bantahlah apa yang kamu cakap, wala a'si laka amra. Tapi ulama tafsir sebut sini kan, apabila dia sebut wala a'si laka amra tu, dia tak sebut insya-Allah. Bila sabar tu dia kata insya-Allah. Jadi maknanya sini ulama kata bila tak ada tu kan, maknanya sebab itulah nanti dia akan tengokkan apa yang akan berlaku pada dia. Kita tengok juga dalam ayat ni, dalam cerita ni ialah bahawa tiba-tiba Yusha' bin Nun dah tak muncul lah. Yusha' bin Nun tadi ada Yusha' bin Nun, berjalan ada, jumpa ada kan, tetapi bila dah jumpa dengan jumpa dengan Khidir ni, tiba-tiba tak muncul dah cerita dia, dan Allah Ta'ala dah tak guna dah perkataan berdua, bertiga, tak ada, bertiga tak ada dah kan. Allah Ta'ala guna dah tinggal berdua sekarang. Jadi kata ulama tafsir, dia kata pada masa tu Yusha' bin Nun stop situ saja, mana lepas tu dia tunggu ke macam mana, wallahu a'lam bissawab. Okey, seterusnya ialah cerita Waqai. Dia kata Khadir minta maaf sekarang ni kita masuk kepada ayat yang ke-70 insya-Allah, ayat ke-70. Dah banyak ni kan. Jadi kata Nabi Khidir sebab dia dialog sekarang dialog di antara Nabi Musa Nabi Khidir kan. Sekarang Nabi Khidir berkata, qala fa inittaba'tani, kalau kamu nak ikut aku, fa inittaba'tani fala tas'alni, jangan kamu tanya aku fala tas'alni an syai'in, tentang sesuatu benda yang kamu tengok, hatta uhdisalaka minhu zikra, sehinggalah aku ceritakan nanti kepada kamu tentang apa sebab gini kan. Jadi sekarang ni Nabi Khidir ini buat syarat kepada Nabi Musa, nak ikut aku boleh, syaratnya jangan tanya apa-apa, sehinggalah aku beritahu. Maknanya sini bukanlah maknanya dia tak akan cerita, dia akan cerita, tapi syarat dia adalah awak jangan tanya sekarang ni, wahai Musa, awak jangan tanya aku kenapa buat macam ni, kenapa banyak, jangan tanya aku, tapi aku akan cerita nanti. Jadi ayat ni adalah maknanya bukanlah dia tak nak cerita, tapi dia akan cerita, cuma dia minta sabar je dulu. Jadi ini maknanya syarat yang diletakkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Ada setengah-setengah, mungkin ada setengah-setengah orang pula menggunakan ayat ni, dia salah guna ayat. Dia kata ayat ni menunjukkan bahawa kalau apa-apa jangan tanya. Kalau tak faham, kalau tengok salah pun jangan tanya guru ke apa-apalah sekarang kan, siapa-siapa lah tok guru dia apa benda kan. Bukan makna tak boleh tanya kan, sebab ini adalah syarat di antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Dia tak boleh tanya tu bukan tak boleh tanya, tapi maksud dia akan cerita nanti, sehingga aku akan cerita lepas ni baru tanya. Maknanya jangan tanya kalau kita dalam kelas kan, kata jumpa kan, kalau guru kata jangan tanya sehingga nanti aku akan cerita nanti ataupun soalan akan ditangguhkan kemudian di hujung kelas contoh. So maknanya itu tak jadi masalah kan, bukan makna tak boleh tanya langsung. Kalau tak boleh tanya itu cerita lain, itu bahaya. Kalau tak boleh tanya ni kan kalau tak tanya, jangan tanya apa-apa lah, tu dibuatlah apa-apa yang sebab guru-guru, ketuk guru apa siapa pun ialah dia ni lain kena faham apa, kerana dia ni adalah tak dapat wahyu. Ini Nabi Khidir ni dia dapat wahyu, dia adalah seorang Nabi Okey, jadi kita tengok seterusnya ialah apa kata dia. Seterusnya ialah dia kata fantalaqa, lalu mereka pun berjalanlah. Nampak lepas tu kita dua orang lah, tak ada dah Yusha' bin Nun. Kalau ramai dia akan sebut fantalaku gitu kan. Jadi fantalaqa makna dua saja. Fantalaqa hatta iza raqiba fis safinah, sehingga mereka pun akhirnya berdua naik kepada satu safinah perahu maknanya bukan perahu besar lah Sebab apa? Dikatakan bahawa orang semua kenal dia, dan dia naik pada masa itu tak kena bayaran. Sebab apa? Orang kenal Khidir ni kan. Orang kenal Khidir ni. Itu satu pendapat lah kata kan. Ini kapal ni ialah yang mana berulang-alik lah di antara pulau dikatakan dengan daratan. Jadi mereka naik kapal tu, kharaqaha, tiba-tiba dia rosakkan. Ni Khidir ni dia rosakkan perahu tu. Jadi Nabi Musa tengoklah. Qala akharaqtaha. Nabi Musa pun berkata, kamu rosakkan perahu ni, kata litughriqa ahlaha, nanti
akan menyebabkan, dia kata, nanti orang dalam kapal ni akan mati nanti. Dalam setengah riwayat kata perkara ni dah berlaku dekat dengan pelabuhan. Tapi ada yang kata, iaitu seperti dalam tafsir Jalalain, dia kata ini benda ni berlaku di tengah laut, dan tetapi air tak masuk. Rosak tapi tak masuk air dalam tu. Itu kata dalam tafsir kan. Itu berbagai pendapat lah kan. Tapi yang penting sini Allah Ta'ala sebut kan, iaitu dia merosakkan kapal tu. Jadi kalau ikut dari segi syariatnya, ialah salah lah perbuatan tu. Jadi pada masa ni lah dia kata Nabi Musa kepada Khidir, laqad ji'ta syai'an imra, kamu dah buat satu benda yang besar ni salah besar ni, tak boleh ni kamu. Dah lah naik free, lepas tu pula rosakkan perahu tu pula. Kata kan, qala alam, lalu berkatalah Nabi Khidir kepada Nabi Musa, qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukan aku dah cakap dah kau tak boleh bersabar, kata Khidir kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi apa kata Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa pun berkata, qala, minta maaf ayat 83 sekarang ayat 73 insya-Allah, ayat 73. Qala la tu'akhizni, dia kata dengan lemah lembut lah ni kan, ya Allah minta maaf lah, dia kata jangan apa ni, hukum aku, jangan marah pada aku. La tu'akhizni maknanya jangan marah pada aku, jangan hukum aku, kata bima nasitu, dengan apa yang sebab, dengan kelupaanku. Nasitu, dia tak sebut sini kan, dia tak sebut sini ialah syaitan yang melupakan. Kata ulama tafsir, dia kata kerana Nabi Musa ni makam dia lain. Nabi Musa ni ialah maknanya dia ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan. Yang tadi Yusha' bin Nun tadi tu, pada masa tu dia bukan seorang nabi lagi pada masa tu. Jadi dia ni dilupakan oleh syaitan. Itu kata setengah ulama lah kan. Jadi dia kata wala tu'akhizni bima nasitu, dengan sebab apa aku lupa. Kemudian dia kata wala turhikni min amri usra, janganlah kau susahkan aku, janganlah kau buat aku selepas daripada ni kan, benda-benda yang menyebabkan aku tak tahan. Itulah maknanya turhikni, itu maknanya memenatkan aku, asal maknanya kan, janganlah kau ni memenatkan aku dalam kerjaku satu benda yang susah, maknanya satu benda yang menyebabkan aku tak tahan aku, sebab aku ni adalah orang yang tahu syariat, kata Nabi Musa alaihissalam. Gitu kan, maknanya Nabi Musa tahu syariat, diajar oleh Allah Ta'ala syariat. Jadi bila melihat satu kemungkaran, memang betul apa yang diajar, apa yang dibuat oleh Nabi Musa ni. Bila kita pada hari ni kita melihat satu benda yang salah, maka kita bisa tegur. Itu amar ma'ruf nahi munkar nama dia, tak boleh tak tegur. Kalau ada orang kata awak mana tahu ini adalah aku, tak adalah orang boleh mendakwa hari ni bahawa dia tahu satu benda yang gaib, dia buat satu benda yang gaib kan, tak boleh kan. Itu tak boleh nak berhujahkan dengan kisah Nabi Khidir ni. Nak katanya ialah Nabi Khidir ni adalah seorang Nabi, jadi dia dapat wahyu, apa yang dia buat itulah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pandai-pandai dia. Jadi kita ni pada hari ni kita pakai yang mana, kita kena gunakan apa yang Nabi Musa AS yang dia buat oleh Nabi Musa adalah betul, iaitu dia menegur kamu dah buat benda-benda ni. Jadi Nabi Musa berkata, tapi ini adalah dia nak cerita ialah tentang pembelajaran yang kita adalah tawaduk dengan guru dan sebagainya kan. Okey, seterusnya ayat yang terakhir iaitu ayat yang ke-74. Allah Subhanahu Wa Taala kata pun fantalaqa, mereka terus berjalan. Itu berjalan lagi Kemudian hatta iza laqiya ghulaman, sehingga mereka tiba-tiba berjumpalah dengan budak. Ghulam ni ialah budak yang berumur di antara 8 hingga 10. Kata ulama tafsir di sini, umur budak tu baru muda, budak lagi. Mana budak lagi? Ghulaman. Tiba-tiba faqatalah, Khidir tangkap dia bermain dengan kawan-kawan dia. Jadi dia ambil budak ni, budak yang seorang budak ni dia tangkap, kemudian dia bunuh budak ni, faqatalah. Cara bunuh tu ada yang kata dia hentak pada batu, ada yang kata dia sembelih budak tu dengan pisau, ada yang kata dia potong, dia tarik kepala kan, dia pusing kepala budak tu sampai mati, dia cekik budak tu sampai mati. Macam-macam lah kan. Jadi qala, kata Nabi Musa pada masa ni, Nabi Musa tak tahan dah, aqatalta nafsan zakiyah, kamu bunuh seorang budak, dia katakan seorang budak, aqatalta nafsan, satu jiwa zakiyah. Zakiyah tu maksudnya ialah budak yang bersih, maknanya tak dosa, tak ada dosa apa-apa pun kan. Sebab budak tak balik pun lagi kan. Kenapa kamu ni nak bunuh dia? Aqatalta nafsan zakiyah bighairi nafsin, bukan sebab dia bunuh orang. Bighairi nafsin maknanya dia tu bukan nak ada bunuh orang lain, maka kamu nak bunuh dia sebabkan kamu nak balas terhadap satu pembunuhan yang dilakukan oleh budak tu. Bukan. Jadi Nabi Musa tak boleh terima lah benda ni kan, berlaku depan mata dia, dibuat oleh ni kan. Ini lebih dahsyat daripada tadi. Kalau tadi hanya rosakkan perahu saja kan, sekarang ni dah dia katakan laqad ji'ta syai'an nukra,
kata Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir, kamu dah buat satu benda nukra. Nukra ni ialah mungkar tapi ada sedikitlah perbezaan di antara nukra dengan mungkar tapi maksud dia satu benda yang besar, satu benda yang dahsyat ni tak boleh terima ni kan. Jadi pada sampai sini kita berhenti kan, insya-Allah dah apa kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. InsyaAllah kita akan sambung dalam muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 302 insyaAllah dalam sesi akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah jumpa lagi. Jangan lupa share, jangan lupa tekan like insyaAllah tekan like di YouTube pun ada insyaAllah, di sini ada pun insyaAllah, dan share kepada kawan-kawan semua, kepada semua orang insyaAllah, untuk semua dapat manfaat daripada sesi kita pada setiap pagi, setiap muka surat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.